Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Kaprik Adrenalin. Sudah semestinya anda bersama dengan saya, Nasha, sebagai pengacara anda. Kali ini saya berada di luar. Agak-agaknya berada di mana? Saya berada di China untuk kejuaraan FRM Asian Racing pusingan yang kelima. Saya berada di Zhuhai International Circuit. Jadi setelah hampir 3 tahun tidak beraksi di sini, akhirnya kejuaraan Asia kembali semula ke sini. Jadi seperti biasa untuk pusingan yang kelima ini kami ingin membawa berita perkembangan pelumba-pelumba dan juga pasukan Malaysia yang beraksi di kejuaraan Asia ini. Dan di belakang saya adalah kawasan paddock di Zhuhai International Circuit ini, dan kita lihat kat belakang saya tu ada pelumba Malaysia. Kita nampak ada Izam Iqmal, dan dimulakan dengan ini adalah pelumba-pelumba wildcard untuk pelumba China, pasukan Underbone. Kita ada 250, 600, dan akhir sekali kita ada paddock untuk pasukan ASB 1000cc. Jadi seperti biasa saya nak bawa anda semua pusing dan lihat selekoh mana yang paling teknikal. Jom ikut saya pun dah tak sabar ni nak pusing track. Okey, sekarang ini saya berada di tengah-tengah litar Zhuhai International Circuit ini, dan di belakang saya adalah petak permulaan perlumbaan, dan saya nak kongsikan kepada anda semua tentang litar ini. Litar sepanjang 4.319 km mempunyai 14 lekoh. Nampak tak? Bermula di sini dan menuju ke selekoh yang pertama. Okey, tadi saya dah katakan kepada anda semua di mana bermulanya di sana, laju terus ke selekoh yang pertama, dan ini adalah straight line yang paling panjang di Zhuhai International Circuit ini, di mana daripada last corner sehingga ke selekoh yang pertama ini panjangnya adalah 900 meter. Jadi kita lihat selekoh yang pertama menuju ke selekoh yang kedua adalah selekoh yang laju, dan nanti kita akan lihatlah macam mana perebutan di selekoh yang pertama ini. Jadi jom kita ke selekoh yang seterusnya. Okey, tadi saya dah bawa anda semua pergi ke selekoh yang pertama, selekoh yang kedua. Di sebelah sana sebelum menuju ke selekoh ke sini, selekoh ketiga, kita dapat lihat itu adalah semua selekoh laju sebelum menuju ke selekoh keempat, kelima ni. Ini dia selekoh kiri, selekoh keempat, selekoh kanan, selekoh kelima sedikit tricky, sempit, dan menuju ke selekoh yang keenam. 3 kanan, 1 kiri, dan 1 lagi kanan. Jadi keadaan cuaca di sini pun tak adalah panas sangat. Dia sedikit berangin nak dibandingkan dengan tahun 2019 dahulu, di mana pada tahun 2019 lebih panas, dan keadaan cuaca ketika ini lebih baiklah untuk pelumba. Tapi apa-apa pun kita akan lihat nanti. Ini dia corner yang paling tricky. Nampak tak? Off camber selekoh yang ke-7 ini. Ini kalau kita lihat straight yang panjang melepasi selekoh yang ke-6 tadi menuju ke selekoh yang ke-7, off camber inilah sangat tricky. Kita dapat lihat kat sini pun kalau anda lihat dia menurun macam ni. Paling tricky dan paling berjaga-jaga sebab dia nampak macam U-turn. Tapi kat sinilah ketahanan, fizikal, mental, strategi mereka untuk menggunakan selekoh yang ke-7 ni macam mana. Tapi banyak lagi selekoh yang tricky. Jom kita lihat selekoh mana lagi. Okey, selepas mereka melalui selekoh yang tricky, dan mereka akan melalui satu laluan lurus yang panjang, tapi ada selekoh ke-8 ke situ, dan menuju ke selekoh yang ke-9 di sebelah kiri. Nampak pemilihan racing line yang berbeza dekat sini. Line-line hitam ni semua pemilihan racing line oleh rider, dan ada juga dalam pemilihan bagaimana untuk breaking point racing line. Nampak ada pelumba yang terbabas dan masuk semula menuju ke beberapa selekoh di hadapan saya. Okey, bukan saja selekoh ke-7 yang selekoh tricky. 11 dan 12 juga adalah selekoh yang agak tricky. Kita nampak pusingan U di sini, tetapi lebih tricky selekoh 7 tadi kerana dia off camber. Sini bolehlah mendata, tidak terlampau tricky. Dan sebelum kita ke selekoh yang terakhir, mereka akan melalui selekoh ke-13 dan selekoh terakhir di mana ramai pelumba overtake di situ. Jadi jom ikut saya pergi sana pula. Saya tengok penghabisan
finishing line di sebelah sana. Tapi sebenarnya saya nak share dengan anda semua adalah selekoh terakhir, selekoh ke-14 di sini. Setelah mereka melalui selekoh ke-11, 12, 13 dan inilah penentunya. Kalau kita lihat di tahun 2019, ramai pelumba memintas di sini dalam kategori 1000cc, 600, 250 dan juga underbone. Di sinilah penentunya dan menuju ke finishing line. Jadi kita ingin melihat bagaimana performance ataupun prestasi pelumba Malaysia kali ini untuk pusingan yang kelima. Saya pun dah tak sabar. Jom kita saksikan untuk prestasi pelumba-pelumba Malaysia di sini. Okey, selesai sudah perlumbaan underbone. Perlumbaan yang pertama, perlumbaan yang kedua dan semalam kita dapat lihat di mana Akid Aziz berjaya memenangi perlumbaan yang pertama. Jadi, nampak tak semua ni dah kemas tapi Akid bawa sibuk kata. Jom kita tanya dia pasal perlumbaan semalam dan hari ni. Akid, pertama kali tanya sebab menang semalam dan tadi apa yang terjadi? Dah lead jauh dah perlumbaan yang kedua. And cerita yang sikit lah. Untuk perlombaan 2 tadi memang tak ada rezeki saya sebab memang dah jauh. Kita ada masalah enjin lah. Kalau ikutkan boleh dapat double champ lah sebab saya pun tak pernah dapat kan. Tapi tak ada rezeki nak buat ini kan. Tapi perlumbaan semalam cukup-cukup sangat Akid. Cuba ceritakan sikit tentang perlumbaan semalam. Akid berjaya menang. Okey, untuk perlombaan minggu ni memang motor saya dalam keadaan baik. Cuma dapat saya stop, dapat suspension yang baik. Untuk last ni memang hari Ahad ni memang dapat suspension yang baik lah. Semua dalam keadaan baik tapi tak ada rezeki. Rezeki saya di respon saja lah. Okey, itu dia komen daripada Akid. Apa-apa pun Akid, tahniah dan tahniah juga untuk juara keseluruhan bagi kategori CP150. Cuba cakap sikit pasal champion tahun ni. Okey, untuk champion tahun ni saya ingin berterima kasih kepada tim saya, mekanik dan family. Sebab setup tu memang baik lah untuk this year. Memang tak pernah putus lagi podium tu kan. Cuma satu untuk round 1 saya tak dapat podium. Dan untuk round lain saya dapat podium dan harap untuk round 10 ni kekal di podium lah. Okey, terima kasih Akid. Jadi sekali lagi saya ucap sebab dia 2 kali menang. 2 kali naik podium. Satu champion CP150, satu lagi juara di perlumbaan pusingan kelima kejuaraan Asia. Okey Akid, tahniah dan kita akan bersama dengan seorang lagi pelumba Malaysia yang menang perlumbaan yang kedua hari ini. Jom kita tengok. Okey, kita bersama dengan juara untuk perlumbaan yang kedua. Ini dia Syafiq Rasul. Semalam naik podium juga Syafiq. Hari ini menang. Cuba ceritakan sedikit tentang perlumbaan pusingan yang kelima ni Syafiq. Pada minggu perlumbaan kali ini di round 5, saya dan pasukan berjaya menaiki podium di mana semalam race pertama saya mendapat tempat ketiga dan pada race kedua saya mendapat tempat pertama. Okey Syafiq, kalau kita lihat sekarang Syafiq boleh kejar untuk championship point. So macam mana Syafiq melihat untuk pusingan yang terakhir nanti? Pada point championship saya buat masa sekarang tak fikir apa-apa, cuma fokus kepada 2 baki race perlumbaan nanti. Okey Syafiq, terima kasih dan tanya sekali lagi. Jadi, saya nampak Muzakir yang ada dalam pit TKKR sekarang ni. Apa kata? Kita terjah dia sebab dia naik podium 2 kali untuk pusingan ini. Muzakir, amboi santainya. Muzakir, nampaknya minggu ni sangat positif untuk Muzakir. Bermula di petak yang pertama, lepas tu menaiki podium di tempat kedua, dua perlumbaan. Ceritakan sikit Muzakir. Itulah pertama kali syukur Alhamdulillah lah sebab dapat double podium untuk weekend ni. Actually semenjak Sugo and Mandalika Mus dah tak ada motivation dah nak continue untuk championship point. Tapi tak tahu suddenly dekat China ni macam dapat nafas baru. Alhamdulillah impian Mus untuk fight dengan salah seorang idola Mus iaitu Hiroki Ono tercapai. Tapi dia sangat-sangat laju tapi dapat juga bagi saingan pada race malam, cuma race hari ni agak susah lah sebab saya Mus fight dengan Ramdan iaitu teammate senegara. Tapi alhamdulillah dapat habis juga dekat position 2 and tak ada apa lagi yang Mus boleh minta. Bagi Mus ni dah yang cukup terbaik apa yang Mus boleh bagi. Okey Muzakir, itu dia. Apa-apa pun kita akan nantikan pusingan yang terakhir. Jadi Muzakir tengah tengok perlumbaan kedua
SS 600. Kita layan dulu. Kita tengok siapa yang akan menang perlumbaan yang kedua ni. Okey, sekarang perlumbaan yang kedua bagi perlumbaan 1000 sedang berlangsung. Tetapi saya nak masuk ke pedok Bonsiu sekarang ini. Kita dapat lihat pemenang perlumbaan yang pertama semalam dalam perlumbaan 600, Azroy. Tapi hari ini dia terjatuh. Nak juga tahu Azroy. Tanya atas kemenangan semalam, akhirnya berjaya menang, dan apa yang terjadi untuk perlumbaan yang kedua tadi, Azroy? Saya melakukan kesilapan lah, benda yang tak sepatutnya saya buat, sebab time tu saya pun dah gap dalam 1 second lebih pun. Pace saya dengan motor memang agak selesa, memang perfect lah, everything went perfect masa time tu. Tapi malangnya saya miss braking point dekat corner yang saya terjatuh tu, sebab saya keliru dengan braking point. Dengan time tu ada oil flag dari minyak, saya keliru, saya tertukar. Saya brake dekat yang tempat oil flag tu. Oil flag tu pula dah jarak dia 100 meter. So memang mustahil lah untuk saya stopkan motor. Tapi saya tak boleh buat apa lah, memang tak ada rezeki saya. Tapi nak juga dengar cerita semalam menang kan? Semalam one of my best race lah so far. Sebab saya tak pernah pergi menang dekat negara luar selain daripada Malaysia. So fighting dengan teammate saya pula benda yang suka lah, sebab teammate kan ada perasaan yang berhati-hati sometimes. Tapi saya pun dah lama tak dapat naik podium dengan menang sekali. Last Sepang round 2 tu hari. So bila saya menang semalam, saya punya perasaan memang sangat-sangat lega, sebab lama dah tak naik podium. So bila dah naik tu, semangat saya sekarang kembali balik. Tapi itulah, race tu tadi pula sayang tak ada rezeki. Tapi kat Buriram nanti saya akan cuba yang lagi terbaik daripada sekarang. Okey, itu dia komen daripada Azroy. Tahniah Azroy untuk perlumbaan pertama, dan kita akan lihat nanti di perlumbaan yang pusingan yang terakhir. Okey, Helmi, tahniah menaiki podium 2 kali untuk pusingan ni, Helmi. So, komen sikit tentang perlumbaan minggu ni. Okey, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Busi Honda Racing Team yang menyediakan jentera yang sangat baik pada minggu ni. Dan untuk perlumbaan minggu ni agak susah juga. Dan macam mana pun kami try untuk manage untuk berada di atas podium untuk race 2 tadi. Untuk race 1 memang kita orang mampu untuk rancang apa yang strategi kita orang tu jadi. But untuk race 2 kita orang tak dapat nak maintainkan kita orang punya position tu. So saya happy dengan saya punya result untuk minggu ni, dan saya akan cuba lagi di Buriram lah. Okey Helmi, terima kasih. Jadi kita nak cari Kip. Tadi dia ada sebelah Helmi. Ini dia lari rupanya. Kita cari. Mana perginya Kip? Kip. Tadi perlumbaan kedua jatuh Kip. Dan sekarang ni kita lihat championship point dah semakin tight. Tapi Kip masih lagi leading untuk championship point kan. So macam mana untuk pusingan terakhir nanti? Okay, dalam perlumbaan tadi saya terjatuh masa last lap dan tak ada warning apa-apa, just terus cross side. Jadi macam mana pun saya tengah leading dan beza sangat sedikit dengan 2 dan 3, 4. Dan insyaAllah nanti next race akan cuba lagi yang terbaik. Itu dia. Terima kasih Kip. Komen daripada Kip. Jadi kita nak terus saksikan perlumbaan akhir, perlumbaan kedua bagi 1000cc. Rasa-rasanya pelumbaan Malaysia boleh menang tak? Jom kita lihat. Okey, kita baru saja selesai melihat perlumbaan kedua untuk perlumbaan 1000cc, dan pasukan Malaysia telah pun menjadi juara keseluruhan, iaitu pelumba mereka Marcus Reiterberger. Tapi saya nak bersama dengan rider Malaysia kita, Azlan Shah Kamaruzaman. 2 podium untuk perlumbaan pusingan kelima. Mestilah untuk Kak Pri. Komen sikit. Race yang kedua ni lagi pace dia lagi laju daripada semalam, sebab yang depan constant 3-2 and saya hanya mampu buat 3-3-0 dan 3-3-1 constant sampai habis. So memang tak mampu nak ikut pace diorang. So saya terpaksa settle down di tempat yang ketiga and cuba control tire and habiskan perlumbaan. Jadi perasaan apa minggu ni? 2 kali podium? Alhamdulillah happy sebab dah lama tak naik podium since
SIM Buriram 3 pun Alhamdulillah. So kita akan usaha lagi di Buriram sebab Buriram pun antara track yang favourite juga. So kita akan cuba di Buriram nanti. Okey, terima kasih Amalan. Tanya sekali lagi. Jadi, kita nak terjah Zakuan Zaidi juga. 2 kali tempat kedua untuk pusingan kelima ini. Nampak tak Zack dekat situ? Jom kita tanya dia. Zakuan, podium 2 kali untuk pusingan kelima. Tapi perlumbaan yang kedua tadi kan nampak Zakuan cuba juga mengejar Marcus. Cuba ceritakan sikit tentang minggu ni punya perlumbaan. Minggu ni minggu yang paling mencabar lah untuk race dekat Zuhai. Start daripada race 1, saya cuba untuk fight dengan Marcus, tapi memang race 1 saya ada mistake sikit dan dalam masa yang sama Amalan potong saya dalam race 1 tu. So agak kelang kabut dan saya terlepas daripada Marcus. So saya cuba untuk dekatkan gap dan saya tak boleh, dan sampai berapa lap saya tengok Amalan ada mistake sikit, so saya try ambil advantage kat situ lah sampai habis race. Then race tu saya memang betul-betul tekad dan fight habis-habisan lah untuk cuba pertahankan saya punya championship. Tetapi Marcus memang tak dinafikan, memang dia strong. So memang dia complete lah package. Okey, terima kasih Zakuan. Tanya sekali lagi. Jadi itu dia komen Zakuan untuk perlumbaan minggu ini. Apa-apa pun, ini selesai sudah perkembangan ataupun prestasi pelumba-pelumba Malaysia di Zuhai International Circuit. Oh, ada orang ambil spek saya. Jadi apa-apa pun, anda jangan ke mana, teruskan menyaksikan Cup Break Adrenalin dan kita akan lihat pusingan yang seterusnya, pusingan yang terakhir di Chang International Circuit Buriram, Thailand.